Baik, kita balik ke lintas langsung dari Perak. Antara fokus utama Perak hari ini, keadaan banjir di alur Pongsu kelihatan semakin reda. Untuk perkembangan langsung dari studio RTM Perak, kita bersama-sama Muhammad Fahmi Muhammad Nur. Silakan Fahmi. Terima kasih Farhah. Setakat pukul 3 petang tadi, satu pusat pemindahan sementara PPS telah ditutup, iaitu di Dewan Serbaguna Kampung Batu 20 di daerah Kampar. Berikut laporan banjir di Perak. Kru berita RTM berkesempatan menyertai pasukan keselamatan meninjau keadaan banjir di Alor Pongsu. Untuk perkembangan lanjut di sana, kita bersama-sama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Ain? Ya Fahmi, apa yang dapat saya kongsikan ketika ini, cuaca di sini hujan, walau bagaimanapun paras air semakin surut. Tetapi penduduk masih lagi tidak dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Dan ini pastinya menimbulkan kerisauan di kalangan mereka, terutama keadaan rumah yang ditinggalkan berhari-hari. Jadi bagi memperkatakan mengenai perkara ini bersama dengan saya ketika ini, Ketua Polis Daerah Krian, Superintendent Mazuki Mat. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan, boleh Tuan maklumkan kepada kami setakat ini berapa laporan yang terima dan mungkin tindakan yang diambil oleh pihak Tuan bagi memastikan keadaan jenayah tidak berlaku di ketika banjir ini? Okey, untuk makluman sepanjang tempoh 4 hari banjir melanda di kawasan Alor Pongsu Krian ni. So setakat ni lah sehingga hari ni belum ada lagi laporan polis berkenaan dengan kehilangan barang-barang di rumah yang ditinggalkan. So untuk mengelakkan daripada benda-benda kejadian-kejadian ini berlaku, jadi pihak polis IPD Krian siang malam lah melaksanakan rondaan, tak kira siang, tak kira malam, tak kira hujan ataupun tak hujan. So untuk memastikan bagi kejadian-kejadian kecurian ini tidak berlaku. Dan di samping rumah-rumah yang ditinggalkan oleh mangsa-mangsa banjir, ada juga rumah ni mangsa-mangsa yang tidak berpindah ke pusat perpindahan. So pihak polis Krian juga meminta kepada mangsa-mangsa ini juga untuk sama-sama membantu polis bagi membuat rondaan di kawasan-kawasan rumah yang ditinggalkan. So saya harap bagi mangsa-mangsa yang berpindah ke PPS tu tak perlu risaulah tentang rumah dia orang, sebab kita akan pantau 24 jam. Seperti mana yang kita tahu Tuan, setiap kali banjir akan ada pihak yang datang ramai yang akan menghulurkan bantuan. Jadi mungkin nasihat Tuan kepada individu, mana-mana individu ataupun persatuan yang ingin menghulurkan bantuan. Okey, setakat ni memang ramailah. Memang banyak NGO dan juga individu yang datang untuk bagi bantuan. Tetapi kita dah selaraskan dengan pejabat daerah, iaitu DO sebagai pengurusi bencana daerah. Sebarang bentuk bantuan oleh NGO dan juga individu mestilah melalui pejabat melalui pejabat tanah Krian, iaitu melalui DO lah. So daripada situ NGO ni akan dibawa ke pusat pemindahan dan di sana dia orang akan memperkenalkan diri dia orang dengan scan QR code, dan seterusnya NGO dan juga individu ni akan diiring oleh anggota APM dan juga rela untuk masuk ke rumah-rumah yang masih ada penghuni yang dilanda banjir. Jadi saya nasihat kepada dia orang lah, dalam kita membantu mangsa-mangsa ni, kita kena jagalah kita punya SOP sepanjang pandemik COVID-19 ni. Terima kasih Tuan. Jadi saya kira setakat itu dulu perkembangan semasa keadaan banjir di Alor Pongsu ini. Kembali semula ke studio, Fahmi.
Terima kasih Ain atas laporan perkembangan banjir di Alor Pongsu. Hanya 5 usul akan dibawa dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Perak yang bermula esok. Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri, Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid mengesahkan tiada usul lain termasuk usul undi percaya dibentangkan sepanjang tempoh persidangan. Apabila telah dibawa satu usul yang berkaitan dengan perkara, bukan saja usul undi percaya tapi perkara-perkara yang substantif yang lain, selalunya dalam tempoh satu penggal itu, satu penggal itu 1 tahun lah, dalam tempoh 1 tahun tu usul yang lebih kurang sama tu tak dibawa. Itu convention sebenarnya dalam Commonwealth Parliamentary Practices. Sebab tu kadang-kadang orang kata nak kena bawa every time kan. If you study Commonwealth Parliamentary Practices, dia dah bawa sekali, dia tak boleh dalam penggal yang sama. Penggal yang sama tu dalam tahun yang sama tu dia nak bawa lagi. It's not on. Persidangan kali ini juga memberi peluang kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri untuk berbahas pada hari kedua dan ketiga persidangan. 56 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN akan kembali bersidang di Dewan Negeri Bangunan Darul Rizwan Ipoh selama 4 hari. Mesyuarat pertama tahun ke-4 Dewan Negeri Perak ke-14 akan dilaksanakan dengan norma baharu melalui konsep gelembung mengambil kira situasi semasa penularan COVID-19. Ikuti laporan disediakan wartawan Muhammad Amir Muhammad Ruzi. 4 elemen utama diketengahkan iaitu penyediaan kemudahan penginapan, kemudahan pengangkutan, penambahan ruang persidangan dan keperluan ujian pengesanan harian. Konsep dirangka hampir sebulan lalu mengambil kira amalan-amalan terbaik ketika berlangsungnya sidang parlimen dan menerusi pendekatan dilakukan negara luar dengan mematuhi aspek perundangan. Sepanjang tempoh persidangan, kesemua yang terlibat perlu menggunakan kemudahan yang disediakan termasuk pengangkutan dan penginapan. Ujian saringan COVID-19 wajib dijalani setiap pagi dan hanya mereka yang negatif dibenarkan beredar dari tempat penginapan. Untuk sidang Dewan kali ini, setiap 4 jam kita akan berhenti, kita akan tempohkan persidangan selama setengah jam. Pada dalam tempoh setengah jam itu, ahli-ahli Dewan diminta keluar daripada ini dan kita akan, macam contoh di sini, kita akan buka pintunya, kita tingkap di luarnya dan kita buat pengalian udara, pasang pengalian udara yang baik. Itu seperti mana yang telah dinasihati oleh MKN dan juga KKM. Hanya 39 ADUN akan bersidang di ruang utama Dewan Negeri, manakala selebihnya akan bersidang di 4 ruangan tambahan mengikut komposisi keluasan. Ia sebagai langkah mitigasi bagi membolehkan tindakan kuarantin secara bersasar dapat dilakukan sekiranya berlaku jangkitan tanpa mengganggu kelancaran persidangan. Katalah jadi kalau mengikut standing order kita mesti ada 1/4 ahli dewan minimum quorum, cukup quorum. Jadi katalah dalam ini kena main chamber kena. Kita masih ada lagi 4 chamber untuk kita jalankan persidangan, untuk tangguhkan persidangan untuk proceed untuk apa yang berkenaan. Timbalan speaker akan duduk di salah satu mini chamber ni. Kalau timbalan speaker kena dan saya kena, ada lagi dia orang boleh lantik seorang ahli dewan menjadi pengurusi sementara. Kerjasama semua pihak dalam mematuhi SOP dan garis panduan ditetapkan menjadi penentu kepada keberkesanan secara optimum terhadap pelaksanaan konsep gelembung persidangan Dewan Undangan Negeri ini. Konsep gelembung persidangan ini menjadi tanda aras buat demokrasi negara kerana ia pertama dilaksanakan ketika pandemik COVID-19 melanda dengan ancaman yang lebih bahaya. Ini bagi menjamin keselamatan dan kesihatan ahli Dewan Undangan Negeri dan juga para petugas dalam membincangkan perkara yang perlu untuk mencapai keputusan melalui semak dan imbang yang akhirnya membawa kemaslahatan kepada rakyat dan juga negeri Perak. Yang pasti, setiap bahu ahli Dewan Undangan Negeri ini tersandarnya amanah yang diamanatkan dan membawa suara harapan rakyat yang diwakili di setiap pelosok kawasan masing-masing. Muhammad Amir Muhammad Ruzi, Berita RTM. Situasi penularan COVID-19 tidak mengekang persediaan sambutan Bulan Kebangsaan. Exco Belia dan Sukan, Komunikasi dan Multimedia Negeri, Khairul Syahril Muhammad berkata, sambutan dengan norma baharu diperluas kepada jabatan dan semua agensi kerajaan. Sambutannya cukup memberangsangkan, menarik dan saya yakin inilah yang
yang ada di dalam diri warga Malaysia ni khususnya, jati diri dan semangat cintakan tanah air itu begitu menyelah. Dan kita harapkan agar walaupun dalam suasana pandemik begini, walaupun dalam keadaan kita terkekang ini, kita harap ia tidak menghalang untuk kita mengibarkan jarum gemilang tanda cintakan negara kita. Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan Bulan Kebangsaan bersama Polis Diraja Malaysia PDRM di Mes Pegawai Kanan PDRM Perak. Kira-kira 200 anggota polis di seluruh Perak menghadiri sambutan yang diadakan secara maya. Lebih 40% atau 771,988 populasi dewasa di negeri ini telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Berikut kemas kini data vaksinasi di Perak setakat 23 Ogos. Paparan itu mengakhiri berita wilayah dari Perak. Saya Muhammad Fahmi Muhammad Nur. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama-sama Farhah.